Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar dan penonton bagi program webinar kefahaman Undang-Undang Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Selangor yang saya kasih sekalian. Jadi Alhamdulillah pada petang ini kita dapat meneruskan program webinar anjuran Jabatan Kehakiman Syariah Selangor siri yang kelima yang saya kira dia telah menjadi satu program tetap bagi Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, iaitu penganjuran program seminar secara online yang menjadi inisiatif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Islam, khususnya di Selangor dan juga mana-mana juga masyarakat Islam yang berada di negeri lain. Okey, jadi pada hari ini Alhamdulillah saya telah diminta untuk menyampaikan satu topik yang saya rasa dia menjadi satu masalah yang sejak kebelakangnya agak serius saya rasa. Lebih-lebih lagi apabila negara ini dilanda dengan dugaan pandemik COVID-19, kami mendapat maklumat bahawa semenjak berlakunya PKP, wujudnya peningkatan terhadap kes-kes yang melibatkan keganasan rumah tangga. Jadi pada hari ini sesuai dengan tajuk yang diberi, bila diri dikasari, itu tajuk yang akan saya bincangkan pada petang ini untuk semua penonton program webinar anjuran Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Baik, bila kita bercakap mengenai aspek yang melibatkan isu-isu keganasan rumah tangga, ramai orang tertanya-tanya kenapa dalam masyarakat Islam ini kita telah pun, maknanya agama kita telah menyediakan ataupun memberi panduan yang sangat jelas sebab dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 19 telah dinyatakan bahawa dan bergaullah kamu dengan mereka, iaitu isteri kamu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasa benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedangkan Allah hendak menjadikan pada kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Jadi dalam konteks ayat ni memanglah dia menyentuh pasal isu-isu yang berkaitan dengan perceraian, tetapi di situ ada di dalam Al-Quran itu menyatakan bahawa dan bergaullah kamu dengan mereka, iaitu isteri kamu, dengan cara yang baik. Jadi dengan cara yang baik, maknanya di situ tidak kiralah sebenarnya sama ada suami ataupun isteri, mereka perlu melayani pasangan mereka masing-masing dengan cara yang lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, sesuai dengan matlamat perkahwinannya, iaitu dengan mawaddah dan rahmah. Tetapi malangnya apa yang berlaku adalah sebaliknya. Okey. Jadi kalaulah berlaku keadaan yang melibatkan keganasan rumah tangga, apakah yang patut dilakukan oleh mereka yang menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga ini? Okey, sebenarnya kalau kita lihat dari segi undang-undang, tidak kira undang-undang syariah ataupun undang-undang sivil, telah ada peruntukan undang-undang yang jelas yang melibatkan satu bentuk perlindungan ataupun satu bentuk untuk kita mengelakkan daripada berlakunya isu-isu keganasan dalam rumah tangga. Jadi andainya keganasan rumah tangga itu berlaku, so apa yang patut kita buat? Bila diri kita dikasari, apabila tidak kira suami ataupun isteri menjadi mangsa keganasan rumah tangga, adakah mereka patut terus berdiamkan diri? Adakah mereka patut
menerima dengan reda seolah-olah keganasan rumah tangga ini adalah satu perkara yang menjadi satu kelaziman dalam kekeluargaan orang Islam. Adakah itu yang sebenarnya? Tidak, tuan-tuan dan perempuan. Sebenarnya kalau kita nak dari segi peruntukan undang-undang, ada banyak protection yang disediakan. Okey, kita pergi yang pertama dari segi perlindungan berdasarkan kepada undang-undang syariah. Sebenarnya ada dua cara apabila berlakunya keganasan rumah tangga. Sebenarnya ada dua cara yang boleh dibuat ataupun ada dua approach yang boleh kita ambil bagi memastikan bahawa isu keganasan rumah tangga ini tidak berterusan kepada mana-mana pihak dalam perkahwinan. Okey, kita tengok undang-undang syariah ada peruntukan-peruntukan khusus yang berkaitan. So saya akan sentuh dalam webinar pada hari ini apakah approach yang dibenarkan menurut undang-undang berhubung isu-isu keganasan. Tapi sebelum itu, bila kita kata tentang keganasan, apa yang dimaksudkan dengan keganasan ni sebenarnya? Mungkin setengah orang mungkin rasa keganasan tu mesti sampai tahap dah kena pukul, dah lebam muka, dah orang kata sampai cacat, sampai dah berdarah-darah, sampai dah tak boleh bangun, baru dia nak kata itu keganasan rumah tangga. Tetapi sebenarnya dalam konteks undang-undang, keganasan rumah tangga ini mempunyai satu tafsiran yang luas. Secara umumnya kalau kita lihat dari segi masuk keganasan rumah tangga itu, kita boleh bagi kepada tiga keadaan. Iaitu yang pertama kita lihat dari segi keganasan secara fizikal. Kalau secara fizikal, keganasan ini termasuklah perbuatan yang memukul, menumbuk, menampar, menggigit, menendang. So apa sahaja yang melibatkan elemen ada sentuhan antara pihak pelaku dengan pihak yang menjadi mangsa, itu adalah satu bentuk keganasan yang melibatkan fizikal. Dan dalam masa sama, ada bentuk-bentuk keganasan yang kita nampak dia tidak seperti melakukan keganasan, tidak pukul, mungkin tidak nampak kesan secara nyata akibat pukulan itu, tetapi kita kategorikan itu sebagai satu keganasan yang berkaitan dengan fizikal, iaitu apabila seseorang itu menghalang daripada orang lain itu mendapat ataupun akses kepada keperluan asas seperti makan, minum, tidur dan juga tempat perlindungan. So kalau itu berlaku, maka itu juga ditafsirkan sebagai keganasan. Jadi contohnya dalam rumah tangga, seorang suami tidak membenarkan isterinya makan contohnya, ataupun dia tidak benarkan isterinya minum, ataupun dia tidak benarkan isterinya tidur, maka itu juga adalah satu bentuk keganasan yang diberikan. So dia terpakai dua-dua, sama ada suami ataupun isteri, vice versa. So itu adalah bentuk-bentuk keganasan. Okey. Kemudian keganasan juga boleh berlaku secara psikologi dan juga emosi. Apabila dia melibatkan elemen-elemen ugutan, penghinaan, menjatuhkan maruah, menghalang ataupun menghalang pergaulan dengan masyarakat dan membencikan diri. Kemudian menghalang isteri ataupun suami untuk mencari pekerjaan, ataupun menghalang ataupun tak dibenarkan buka akaun, tak boleh simpan pendapatannya sendiri, dilarang menguruskan wangnya sendiri, mewujudkan rasa kebergantungan kepada suami untuk mendapat keperluan asas. Ini juga adalah satu bentuk keganasan. Ini melibatkan ilmu psikologi. Memang dari segi elemen psikologi ini kadang-kadang kita rasa susah untuk dibuktikan. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mengetahui hak kita, kalau kita ini tidak orang kata ignorance terhadap hak-hak yang telah pun dipelihara oleh undang-undang, sebenarnya kalau benda ini berlaku, kita juga boleh mendapatkan perlindungan dari menurut undang-undang. Sebab memang tidak dinafikan dalam konteks isu-isu rumah tangga, banyak juga keganasan yang melibatkan elemen psikologi dan emosi. Jadi yang ini selalunya apabila pihak-pihak datang ke mahkamah, mereka merasa bahawa susahnya kami nak membuktikan berlakunya keganasan ataupun
penderaan yang dialami oleh wanita untuk sekian lama, kerana ia tidak melibatkan elemen kena pukul, tidak melibatkan elemen suami tumbuk dia ataupun orang kata dia lempang muka dan sebagainya, tetapi melibatkan emosi. Susah, dia tak nampak. Tetapi kalau kita tahu hak kita sebenarnya, keganasan yang bersifat psikologi dan emosi ini sepatutnya tidak patut berlaku, dan kalau berlaku ia sepatutnya boleh dihentikan. Tapi banyak berlaku dalam masyarakat kita sebab mereka tidak tahu hak mereka. Jadi mereka rasa apa yang berlaku, iaitu keganasan yang bersifat emosi ini adalah benda yang mereka patut lalui, sehingga menyebabkan akhirnya mereka menghadapi masalah tekanan mental dan sebagainya. Okey. Seterusnya adalah keganasan yang bersifat seksual. Seksual juga sebenarnya ada bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan seksual yang boleh dikategorikan sebagai keganasan. Contohnya memaksa berlakunya berhubungan secara terlarang, kemudian tidak memberi nafkah batin. Ada juga yang mungkin isteri atau suami yang sengaja tidak mahu memberi nafkah batin kepada suami atau isteri masing-masing. Dan dalam sesetengah keadaan berlaku juga kes di mana isteri telah dipaksa untuk hidup secara lucah. So ini adalah bentuk-bentuk keganasan yang sebenarnya kalau menurut undang-undang kita boleh mendapatkan perlindungan dan juga boleh juga kita hentikan daripada terus berlaku dalam kehidupan kita pada setiap hari. Okey. So kalau benda-benda ini berlaku sebenarnya, apa yang patut kita buat? Adakah kita hanya perlu duduk menunggu meratapi masalah dan merasakan bahawa oleh kerana especially isteri, saya nampak banyak kes yang melibatkan wanita, mereka merasakan bahawa keganasan yang dilakukan terhadap mereka tidak kira sama ada secara fizikal ataupun mental ataupun secara seksual, mereka merasakan itu adalah perkara yang lazim dan benda yang normal bagi seorang wanita untuk dihadapi. Jadi untuk mendapatkan satu perlindungan atau untuk mendapatkan satu hak dan segi undang untuk mereka ni dipeliharahi, mereka rasa macam satu kesalahan pula. Mereka rasa macam kadang-kadang setengah wanita merasakan benda itu satu tabu dalam kehidupan mereka, sebab mungkin kerana wujudnya wanita yang saya kira lah dalam setengah masyarakat kesilapfahaman terhadap konsep ketaatan yang sebenar. Apabila mereka merasakan bahawa apabila seorang wanita itu berkahwin, maka syurga mereka itu terletak di tapak kaki suaminya selama-lamanya. Tak kiralah apa pelayanan yang suami mereka berikan, mereka rasa bahawa mereka perlu terima dan reda. Moga-moga dengan keredaan ini mereka akan masuk syurga. Jadi ini persepsi dan juga saya kira satu fahaman yang salah yang perlu diperbetulkan dalam masyarakat kita pada hari ini, kerana Islam itu tidak zalim macam tu. Islam tidak mengajar, tidak kira sama ada suami ataupun isteri, untuk kita mendatangkan kekasaran ataupun menyebabkan berlakunya penganiayaan terhadap pasangan kita. Tidak, kerana baik lelaki ataupun isteri sebenarnya masing-masing punya hak. Jadi mungkin ada orang tertanya-tanya, kenapa saya nak sebut aspek keganasan yang melibatkan lelaki? Ada ke lelaki yang kena yang mengalami masalah keganasan rumah tangga? Ada ya tuan-tuan dan puan. Sebenarnya di mahkamah syariah juga kita menerima masalah-masalah yang melibatkan suami yang menjadi mangsa penderaan. Sebab itu kalau kita tengok dalam Undang-Undang Keluarga Islam tahun 2003, di dalam itu ada dimasukkan dalam peruntukan yang melibatkan permohonan untuk mendapatkan fasakh. Suami juga boleh menuntut fasakh bila dia telah dizalimi oleh isterinya. Dia juga telah didera oleh isterinya. Dan ada kes yang berlaku di mahkamah syariah. Jadi sebab itu dalam konteks kita bercakap mengenai isu-isu keganasan rumah tangga ini, saya rasa adalah tidak adil untuk saya mengatakan bahawa perlindungan-perlindungan yang ada ini hanyalah untuk wanita. Tidak. Kerana suami juga ataupun lelaki juga dilindungi dari segi aspek undang-undang daripada sebarang bentuk keganasan dalam rumah tangga. Okey. So kalau berlakunya keganasan-keganasan rumah tangga yang saya telah sebut tadi, bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Jadi
cara untuk kita mengatasi ini sebenarnya saya akan tengok dari segi aspek undang-undang syariah dulu. Di mana sebenarnya dalam konteks undang-undang syariah, wujudnya undang-undang ataupun peruntukan yang membenarkan mahkamah syariah untuk mengeluarkan satu bentuk perintah tegahan daripada seseorang itu melakukan keganasan rumah tangga, ya, di mana perkara ini ada dalam Seksyen 107 Enakmen Undang-Undang Kawalan Islam Negeri Selangor 2003, ya. Kalau kita baca peruntukan tersebut, mahkamah ada kuasa, ya, dalam masa perbicaraan hal ehwal suami isteri yang masih belum selesai ataupun yang pertama dalam masa perbicaraan kes, ya, apa pun kes, ya, tak kisah apa pun kes yang belum selesai ataupun selepas mahkamah mengeluarkan satu perintah penceraian, ataupun perintah fasa ataupun pembatalan, memerintahkan mana-mana orang supaya dia menahan dirinya daripada mengganggu atau menceroboh dengan apa-apa jua cara pun ke atas suami atau isteri atau bekas suami atau bekas isteri. Jadi di situ ada satu kuasa yang telah diperuntukkan oleh undang-undang kepada mahkamah syariah untuk mengeluarkan satu perintah tegahan. So ini yang dikatakan sebagai satu perintah injangsi, daripada melakukan satu bentuk keganasan ataupun pencerobohan ataupun mengganggu sama ada suami ataupun bekas suami ataupun kepada isteri ataupun bekas isteri. Dan kemungkinan ataupun pelanggaran terhadap perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah akan menyebabkan satu hukuman boleh dikenakan terhadap pihak yang melanggar perintah itu dengan hukuman penghinaan terhadap mahkamah. Okey. Dalam konteks mahkamah syariah sebenarnya, mungkin dari segi bidang kuasanya dia agak terhad. Di mana kalau kita tengok dalam Seksyen 107 itu, dia telah mengikat dari segi kuasa mahkamah untuk mengeluarkan satu perintah tegahan itu hanya boleh dibuat apabila berlakunya ataupun pihak-pihak memfailkan kes cerai ataupun apa-apa saja kes lah, kes yang biasanya kes cerai lah, kes cerai, sama ada kes itu telah difailkan ataupun sedang berjalan, maka mahkamah ketika itu ada bidang kuasa. Jadi ramai yang tanya, kalau kes cerai tak failkan lagi, boleh ke nak dapatkan perintah tegahan daripada mahkamah syariah? Kalau kita tengok kepada peruntukan 107 ini, nampaknya kalau kes cerai tidak ada di mahkamah syariah tidak boleh mengeluarkan perintah tegahan. Tetapi kalau satu pihak, kira-kira suami atau isteri, dia telah ada satu hasrat untuk memfailkan kes. Contohnya memang suami ini, saya bagi contoh mudah lah, mungkin seorang suami telah dera isteri dia. Isteri memang ada hasrat untuk memfailkan kes fasah kerana perbuatan suami yang mendera itu, tetapi dia tak sempat lagi nak failkan fasah, suami telah memukul dia, contohnya. Jadi dalam keadaan itu sebenarnya isteri masih boleh memfailkan permohonan perintah tegahan di Mahkamah Tinggi Syariah secara ex parte. Ex parte ni maknanya dia membuat permohonan secara sebelah pihak, tanpa menyerahkan notis permohonan untuk dapat injangsi itu kepada suami, tetapi dengan syarat selepas dia failkan perintah injangsi ini, dia perlu dengan serta-merta memfailkan satu kes induk, kena ada satu perintah, kena failkan perintah permohonan untuk mendapatkan perintah perceraian itu di mahkamah. Jadi kes itu perlu bergantung kepada satu kes lain. Jadi kalau ketika itu pihak yang nak dapatkan satu perintah injangsi ini, dia perlu masukkan satu notis pengakuan segera kepada mahkamah untuk memohon supaya kes ini disegerakan kerana melibatkan isu-isu keganasan rumah tangga, dan selepas itu dia kena failkan juga kes cerai. Sebab kalau tidak, kes itu dia tak boleh stand alone, tak boleh berdiri sendiri. Perlu ada satu kes yang melibatkan permohonan atau tuntutan perceraian, tidak kira sama ada fasah ataupun tali. Okey. Dan kalaulah kata kes cerai dah selesai pun, sebenarnya pihak-pihak masih juga boleh membuat permohonan perintah injangsi kepada mahkamah ataupun perintah tegahan daripada suami melakukan keganasan rumah tangga. So ini dalam konteks mahkamah syariah. Dan saya dah sentuh tadi dari segi kesan kepada keganasan atau kesan kepada pelanggaran ni. Kalau mahkamah dah keluar satu perintah, biasa mahkamah akan cakap suami ditegah daripada melakukan kacau ganggu, menceroboh, mendekati isteri, bagi tujuan untuk melakukan apa bentuk keganasan. So bila ada perintah dikeluarkan oleh mahkamah syariah,
maka kalau suami masih lagi melanggar perintah tersebut, maka pihak isteri boleh memohon kepada mahkamah untuk mengeluarkan satu notis tunjuk sebab kepada suami kenapa beliau tidak boleh dipenjarakan atas sebab dia menghina perintah mahkamah. So yang itu memang ada, kalau kita tengok dari segi kesalahan penghinaan mahkamah ni memang ada di bawah Seksyen 29 yang mana kesannya boleh menyebabkan pihak yang melanggar itu boleh dikomit ke penjara ataupun dipenjarakan tidak lebih tempoh 6 bulan ataupun boleh dikenakan penjara hukuman denda tidak melebihi RM2,000. So itu hukuman yang boleh dikenakan. So itu dari segi peruntukan yang berkaitan di mahkamah syariah. So sebelum saya pergi kepada peruntukan maksimum, saya nak tengok kalau ada soalan-soalan yang datang daripada penonton. Saya tak pasti ada soalan tidak. Kalau tak ada, tak apa, kita akan terus pergi kepada yang seterusnya. Okey. Okey. Tadi kita dah tengok dari segi perlindungan yang diberikan oleh mahkamah syariah terhadap apa-apa isu yang melibatkan keganasan rumah tangga. Tapi dalam masa yang sama, selain pihak-pihak ini mendapatkan satu bentuk perlindungan ataupun protection daripada mahkamah syariah, sebenarnya pihak-pihak tersebut juga perlu ataupun boleh mendapatkan hak mereka untuk keluar daripada perkahwinan itu. Kalau tidak kira suami atau isteri merasakan bahawa perkahwinan itu tidak wajar diteruskan apabila suami ataupun isteri dengan kerap ataupun telah menjadikan perbuatan untuk perbuatan yang mungkin bersifat mendera pasangannya itu. Jadi pihak satu lagi ataupun suami atau isteri yang menjadi mangsa itu sebenarnya boleh dia boleh mohon untuk membubarkan perkahwinan mereka. Jadi mereka boleh mohon fasah di bawah Seksyen 53 Undang-Undang Keluarga Islam, yang mana dalam keadaan apabila sama ada suami atau isteri lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya, maka pihak yang menjadi mangsa itu boleh memfailkan tuntutan fasah, iaitu satu tuntutan yang memohon kepada mahkamah untuk membubarkan perkahwinan ataupun ikatan perkahwinan antara suami dan isteri itu disebabkan oleh tingkah laku pasangannya yang suka menyakiti, yang suka menyebabkan kehidupan yang menjadi derita. Jadi banyak orang ingatkan kalau nak minta fasah ni kena dah teruk pukul baru nak minta. Ramai orang rasa macam kalau secara kalau suami itu mendatangkan penderaan secara mental, boleh ke tak boleh? Sebenarnya boleh, boleh mohon untuk permohonan fasah. Sebab itu sebenarnya dalam konteks kalau berlakunya penderaan dalam rumah tangga, adalah penting untuk pihak-pihak yang menjadi mangsa keras rumah tangga ini mendapatkan bantuan. Contohnya, saya pernah dirujuk kes-kes yang melibatkan suami dia tak pukul, tetapi suami ni dia suka membuat perbuatan-perbuatan yang membuat isteri ni merasa macam hidupnya sudah tidak ada value lagi. Contohnya, suami tak benarkan dia bekerja, tapi dalam masa sama suami tak benarkan dia pegang duit, dan suami suka buat supaya macam kalau nak apa kena minta, kalau nak keluar kena minta, kalau nak semua nak kena minta, sampai satu tahap nak makan pun untuk ambil makanan dalam peti sejuk yang dibeli oleh isteri juga kena minta izin daripada suami. Jadi benda itu menyebabkan isteri merasakan bahawa dia adalah seorang yang sangat helpless, seorang yang sangat sudah
memang tak boleh nak buat apa. Dia rasa macam dia seorang yang sangat bergantung hidup sepenuhnya dengan suaminya. Sehingga menyebabkan apabila suaminya melakukan perkara yang tidak baik juga, dia merasakan bahawa dia tidak berhak untuk menegur, dia merasakan dirinya sudah tidak berguna. Dan akhirnya dia mengalami masalah tekanan perasaan, tekanan jiwa. Jadi sebenarnya dalam konteks ini, sepatutnya pihak-pihak yang mengalami tekanan perasaan dan perkahwinan ini, mereka perlu mendapatkan rawatan di hospital. Mereka boleh dapatkan rawatan daripada kaunselor, mereka boleh dapatkan rawatan daripada psikiatrik, supaya apabila mereka pergi dapatkan rawatan, kalau keadaan suami ini berterusan seperti itu, suami ini masih lagi berterusan memberi penderaan secara mental ini, sekurang-kurangnya dia mempunyai rekod rawatan bahawa dia ni memang mengalami masalah tekanan akibat tindakan suami yang suka memberi mendera isteri secara mental. Jadi dengan adanya laporan-laporan perubatan daripada doktor yang memang mengesahkan bahawa hasil daripada rawatan yang ataupun sesi perjumpaan antara isteri dengan kaunselor dan juga doktor psikiatrik, mereka kata mereka boleh mengesahkan bahawa memang dia ini telah pun mengalami satu bentuk penderaan yang sangat lama sebenarnya. Jadi itu kalau melibatkan penderaan yang melibatkan secara mental. Tapi kalau secara fizikal, penting apabila dia nak memfailkan kes di Mahkamah Syariah untuk memastikan bahawa mereka bawa bukti-bukti yang berkaitan dengan penderaan itu. Contohnya, kalau berlakunya penderaan yang melibatkan suami pukul, kadang-kadang bila pukul sudah pastinya kadang-kadang ada bekas, ada lebam dan sebagainya. Jadi kalau kes itu dapat didengar segera, tak apa, kita boleh pergi dan mahkamah boleh tengok. Tetapi kita kena sedia maklum bahawa kadang-kadang biasanya di mahkamah ini sebab kes terlalu banyak, kadang-kadang kita failkan hari ini belum tentu lagi kes ini akan didengar pada hari yang sama. Jadi kalau kita nak harap supaya hakim dapat melihat kesan-kesan pukulan itu, kita bimbang by the time tarikh yang ditetapkan untuk perbicaraan itu sampai, semua kesan-kesan daripada kecederaan itu telah pun hilang. Jadi kalau berlakunya penderaan macam ini tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya adalah penting kalau melibatkan penderaan secara fizikal, the first thing yang perlu dibuat, kena cepat-cepat terus pergi ke hospital bagi mendapatkan satu rawatan ataupun pemeriksaan oleh doktor dan kita dapatkan laporan. Dan yang kedua adalah perlu pergi kepada polis, Polis Diraja Malaysia untuk membuat laporan polis. Sebab benda itu penting, dokumen-dokumen itu penting. Dan kalau melibatkan pukulan-pukulan, zaman sekarang ni saya rasa semua orang memang ada smartphone. Kebanyakan orang memang ada phone yang ada kamera. So kalau katalah kadang-kadang saya faham ada juga isteri-isteri yang dia baru pertama kali kena pukul, walaupun pukulan itu teruk, tapi kerana sayang, ini banyak berlaku, kerana sayangkan suami, kerana sayangkan rumah tangga, kerana fikirkan anak-anak dan sebagainya, mereka tak nak ke depan, mereka tak nak mendapatkan pertolongan. Okey, saya tidak mengatakan bahawa keputusan untuk membiarkan perkara itu berlaku sebagai betul, tetapi kalau pihak yang menjadi mangsa penderaan ini merasakan mereka mahu memberi peluang yang kedua kepada suami ataupun isteri yang melakukan kekerasan rumah tangga ini, sekurang-kurangnya pihak yang menjadi mangsa kepada kekerasan perlu ambil menyimpan rekod kejadian itu. Dia perlu simpan bila kejadian, tarikh dia, masa, dan ambil gambar, sebab semua orang, saya sebab semua orang ada smartphone, ambil gambar semua kecederaan-kecederaan tu. Dan kalau boleh, janganlah malu nak bercerita kepada orang yang kita rapat. Saya faham kadang-kadang ada orang rasa macam masalah rumah tangga ni tak baik. Kadang-kadang kita tahu masyarakat Melayu ni dia kadang-kadang rasa macam isu-isu rumah tangga ni, perkara dalam kain ni tak boleh cerita dengan orang. Ada benda yang kita tak boleh cerita dengan orang, ada benda yang kita patut cerita dengan orang. Tapi bukanlah pergi cerita, tulis dekat dalam Facebook, dekat dalam social media, ambil gambar lebam-lebam, lepas tu pergi up dekat IG. Yang tu saya rasa itu tak patut dibuat. Itu yang tak sepatutnya dibuat. Sebenarnya kalau seseorang itu menjadi mangsa kekerasan rumah tangga, dia pergilah berjumpa dengan ahli keluarga dia. Jumpalah kakak dia ke, abang dia ke, tunjukkan dekat mana yang dia bahagian-bahagian anggota yang kena pukul tu, tunjuk pada ahli keluarga.
Contohnya kalau lebam di tangan, di kaki, mungkin di muka dan sebagainya, tunjuk. Kadang-kadang saya tengok ada banyak, saya pun pernah ada rakan sekerja yang dia pernah, saya tahu dia memang kena menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Bila saya tanya kenapa muka lebam, malam tadi entah macam mana tidur terjatuh, lepas tu pipi jatuh kat lantai, lebam. Come on lah. Okay lah, saya masa tu sebab dia tak mesti nak bercerita, so saya macam tak apalah, saya faham mungkin dia nak sorok. Tapi banyak masyarakat kita pada hari ini yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga cuba menyorokkan perbuatan keganasan rumah tangga itu dengan 1001 alasan. Jadi sebenarnya mungkin 1 hari boleh tahan, 2 hari boleh tahan, seminggu, sebulan, setahun mungkin boleh tahan lagi. Tapi kalau dah 10 tahun, akan sampai masanya mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ini sudah tidak sanggup berhadapan dengan keadaan keganasan rumah tangga. Jadi mereka akan tetap berharap mereka boleh keluar daripada kepompong keganasan rumah tangga itu. Jadi sebab itu sebenarnya kalau suami atau isteri tadi berharap berhasrat untuk memberi peluang yang kedua kepada pasangannya, okey, saya tak nak halang, tetapi sekurang-kurangnya simpan segala bukti kejadian-kejadian keganasan rumah tangga yang berlaku. Jadi saya sebut tadi, ambil gambar, pergi buat medical report, buat police report dan simpan semua dokumen tersebut. Catatkan bila kejadian itu berlaku dan kalau boleh jumpa ahli keluarga dan cerita benda tu. Tak perlulah mungkin nak cerita, kalau kata adik-beradik 10 orang, tak perlu ceritalah kat 10 orang. Kalau ada nak saudara sampai 20 orang, tak perlu nak cerita kat 20 orang. Sekurang-kurangnya dalam konteks mahkamah syariah, dari segi evidence, keterangan, kita memerlukan apabila satu tuntutan itu dikemukakan kepada mahkamah, kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 orang saksi lelaki ataupun seorang saksi lelaki, 2 orang saksi perempuan. Jadi sekurang-kurangnya ceritalah dengan abang kita ke, abang ipar kita ke, pakcik kita, dah itu 2 orang lelaki. Jadi kalau katalah berlaku satu hari nanti, keadaan semakin teruk dan kita perlu mohon memfailkan kes untuk fasa, kita telah ada saksi yang boleh bersama dengan kita untuk menyokong tuntutan kita ini menjadi saksi yang memberi keterangan kepada mahkamah bahawa betul saya pernah lihat kesan daripada kekerasan yang dia lalui, yang dilakukan oleh suaminya, dan saya percaya memang suami dia yang buat. Macam tu. Itu cara kita protect diri kita. Sebab banyak berlaku kes apabila mereka nak failkan kes fasah akibat kekerasan rumah tangga, mereka kata mereka tidak ada saksi. Kita faham, biasanya kekerasan rumah tangga akan berlaku di dalam rumah. Dan biasa juga dia berlaku di dalam bilik tidur. Jadi kadang-kadang bilik tidur tak ada siapa pun dengar. Kejadian itu berlaku antara suami dan isteri saja. Jadi wanita dan lelaki di luar sana, especially wanita lah, sebab kes yang melibatkan kekerasan rumah tangga lelaki ni jarang. Tapi bukan kita tak ada, tapi jarang. So wanita di luar sana yang menjadi mangsa kekerasan rumah tangga, kita kena bijak, kita kena smart dalam menjaga ataupun protect kita punya kepentingan. Jadi kalau kata, memang saya faham, kalau sayang sangat suami, boleh kalau nak bagi peluang, tapi jangan bagi peluang membabi buta. Kita perlu rekodkan segala kesalahan yang berlaku itu supaya apabila kita merasakan bahawa perkahwinan itu sudah tidak boleh selamatkan lagi, ketika itu kita tidak merasakan bahawa seolah-olah kita memang sudah tidak ada ruang untuk keluar daripada perkahwinan. Kalau kita telah bertindak secara secara orang kata strategik. Okey. Itu dari segi kalau nak mohon permohonan fasah, itu yang penting. Jadi jangan lupa kalau berlaku kekerasan rumah tangga, simpan segala bukti, pergi buat rawatan doktor, dapatkan laporan bertulis daripada doktor dan juga buat laporan polis. So insya-Allah dengan adanya evidence-evidence ini nanti akan membantu kita kalau nak memfailkan kes di mahkamah syariah. Okey. Selain daripada itu, sebenarnya ada lagi elemen cara lain untuk keluar daripada perkahwinan seperti cerai taklik. Sebab kalau kita lihat sebenarnya taklik juga, kalau kita tengok dari segi lafaz taklik di sijil cerai kita itu, dia ada ada protection di situ. Taklik ni adalah satu permohonan untuk memohon perceraian di mahkamah dengan cara memohon mahkamah mensabitkan lafaz taklik dilafazkan oleh suami selepas berlakunya akad nikah. Jadi biasanya kalau kita tengok lafaz taklik ni, kalau kat belakang surat nikah tu dia akan cakap
saya mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya tempoh 4 bulan hijrah bla bla bla, dan hujung tu dia ada satu lagi putukan mengatakan bahawa seandainya saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badan isteri saya, kemudian isteri saya mengadu di mahkamah syariah, dan mahkamah syariah mensabitkan anda tersebut, maka apabila isteri saya bayar sejumlah duit mungkin RM1, kalau ikut wilayah Pakistan saya rasa RM1 kot, maka ketika itu talaklah ia dengan talak hul'i, boleh diceraikan dengan talak hulu. Yang itu juga boleh digunakan untuk keluar daripada masalah keganasan rumah tangga ni sebenarnya. So ada pilihan sebenarnya. Itu kalau pasangan ataupun pihak-pihak yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga merasakan bahawa mereka sudah tidak mahu lagi duduk dalam perkahwinan tersebut. Dan the worst scenario sebenarnya tuan-tuan dan puan, selain daripada taklik, sebenarnya boleh juga isteri memohon cerai dengan cerai biasa, cerai dengan talak, tetapi selepas itu mereka boleh pergi kepada prosiding majlis tahkim dalam keadaan apabila suami itu enggan menceraikan isteri. Suami enggan menceraikan, dan dalam keadaan kadang-kadang macam saya sebut tadi lah, dia telah menjadi keganasan rumah tangga yang begitu lama tetapi tidak pernah menyimpan sebarang bukti ataupun keterangan yang boleh membuktikan bahawa suaminya ini adalah seorang yang sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap hidupnya, terhadap dirinya. Jadi bila dia nak failkan kes fasa agak susah kerana keganasan itu berlaku dalam bilik, tidak ada saksi dan dia tidak pernah buat report polis, dia tak pernah ambil gambar. Jadi dalam keadaan yang macam tu, kalau berlaku keadaan isteri yang merasakan bahawa sudah tidak ada cara lagi untuk dia bercerai, maka dia boleh failkan kes permohonan cerai dengan talak sahaja. Tetapi selepas itu, andainya suami enggan, satu rujukan kepada jawatankuasa pendamai akan dibuat sekiranya mahkamah merasakan bahawa ada ruang lagi untuk berdamai, dan seandainya tidak ada ruang untuk berdamai, maka mahkamah boleh membuat satu sambutan syikok ataupun berlakunya pecah belah dalam perkahwinan, dan ketika itu mahkamah boleh mengarahkan supaya suami dan isteri ini melantik hakam untuk melalui satu prosiding perceraian melalui hakam. Okay. So hakam ni adalah pihak yang dilantik oleh suami dan juga pihak yang dilantik oleh isteri untuk membincangkan keadaan suami dan isteri ini, sama ada mereka ini masih boleh damaikan atau patut diceraikan. Jadi dalam prosiding majlis tahkim, dia akan melalui proses yang pertama di mana itu adalah pihak-pihak perlu membawa hakam keluarga masing-masing, dan ketika itu kalau suami tidak mahu memberikan kuasa cerai kepada isteri, kepada wakil suami, ketika itu mungkin isteri masih tidak boleh dapat membubarkan perkahwinan, hakim akan memecat hakam-hakam dilantik dan boleh melantik satu lagi hakam lain. Yang dalam konteks Islam kita ada hakam panel, panel hakam. So kita lantik panel hakam ini, dan panel hakam ini diberi kuasa untuk menceraikan isteri seandainya proses untuk mendamaikan antara suami dan isteri ini gagal. So dalam konteks ini, kita tahu bahawa isteri ini telah pun menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Jadi bila dia telah menjadi mangsa keganasan rumah tangga, sudah pastinya isteri tidak mahu lagi meneruskan perkahwinan ini. So bila isteri sudah tidak mahu meneruskan perkahwinan, maka hakam ketika itu boleh membuat keputusan bahawa pihak-pihak ini sudah tidak boleh didamaikan dan patut diceraikan, dan ketika itu hakam mempunyai kuasa untuk menceraikan isteri sekalipun suami tidak bersetuju. Ini adalah kuasa yang diberikan ataupun satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, dan di Selangor kita ada satu kaedah khusus mengenai hakam, iaitu kaedah hakam di Selangor, dan peruntukan mengenai hakam ini juga memang ada pun di bawah Act Undang-Undang Keluarga Islam di bawah Seksyen 48. So itu keadaan yang diberikan, satu bentuk protection yang diberikan oleh mahkamah kepada mangsa-mangsa keganasan rumah tangga, supaya mereka boleh keluar daripada perkahwinan yang mungkin sudah tidak ada nilai mawaddah dan rahmah terhadap kehidupan mereka itu.
Okey, itu dari segi bagaimana cara nak keluar daripada perkahwinan kalau mereka menjadi mangsa kepada kerajaan rumah tangga. Saya nak tengok soalan, mungkin ada soalan daripada orang awam. Okey, soalan pertama daripada Encik Abdul Jabbar Al-Harisi, ya. So soalannya adalah sementara nak menunggu kes selesai, di mana seorang isteri atau suami itu perlu tinggal? Adakah masih perlu tinggal di rumah kelamin? Okey. Soalannya agak umum, tetapi memandangkan kita bercakap dalam konteks keganasan rumah tangga, saya percaya mungkin ia ada kaitan dengan keganasan rumah tangga. Jadi kalau melibatkan isu-isu keganasan rumah tangga, saya akan explain lepas ni. Bagaimana isteri ni sebenarnya boleh sama ada dia keluar dari rumah itu atau suami itu dikeluarkan dari rumah itu. Saya akan cerita bagaimana protection kedua yang ada, yang disediakan untuk masa-masa keganasan rumah tangga. Jadi kalau tidak melibatkan keganasan rumah tangga, tetapi ada kes cerai yang difailkan di mahkamah, pada saya tidak salah untuk pasangan itu duduk serumah, tetapi sebab mereka tidak memberi satu kemudaratan antara satu sama lain. Suami tidak pun pukul isteri, isteri pun tak pukul suami. Jadi saya rasa yang tu tidak perlulah dia keluar. Tetapi dalam konteks adanya elemen keganasan rumah tangga, insyaAllah lepas ni saya akan pergi kepada bagaimana undang-undang membenarkan isteri itu keluar dari rumah ataupun suami yang melakukan keganasan rumah tangga dia akan keluar daripada rumah tersebut. Jadi kalau nak jawab straightforward, adakah suami dan isteri itu boleh duduk serumah? Kalau dah ada isu-isu keganasan rumah tangga, sudah pastinya tak patutlah duduk serumah kerana itu akan membuka ruang kepada berlakunya lebih banyak keganasan rumah tangga terhadap pihak yang menjadi mangsa. Okey, saya harap itu menjawab. Tapi nanti saya akan bagi perinciannya. Cik Jabbar, lepas ni saya akan, memang ada satu topik yang saya akan sentuh. Saya nak tengok soalan yang seterusnya. Ada tak soalan lain? Ada? Okey. Since soalan ni dah ditanya, so saya nak sentuh pula dari segi protection yang disediakan bagi isu-isu keganasan rumah tangga yang melibatkan di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga. Okey. Akta Keganasan Rumah Tangga ini adalah satu akta persekutuan yang diluluskan oleh Parlimen bagi tujuan untuk antaranya untuk memberi perhatian yang khusus kepada hal-hal yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga dan memberi perlindungan kepada mangsa seperti suami, isteri, anak dan juga apa-apa juga ahli keluarga yang lain. Dan akta ini sebenarnya dia cuba untuk membendung kecenderungan pelaku daripada menggunakan keganasan rumah tangga untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Dan akta ini juga adalah satu medium untuk mangsa mendapatkan perlindungan daripada satu keganasan itu terus berlaku kepada hidup mereka. Okey. Jadi bagaimana Akta Keganasan Rumah Tangga ini memberi perlindungan? Okey. Sebenarnya Akta Keganasan Rumah Tangga ini telah melalui dia adalah akta yang dibuat pada tahun 1994, tetapi telah melalui fasa pindaan sebanyak 2 kali, iaitu 2012 telah dipinda, 2018 juga dipinda. Dan dia pindaan-pindaan ini dibuat bagi meningkatkan lagi keberkesanan perlindungan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Okey, pindaan yang pertama 2012 kalau kita lihat, dia telah memasukkan kalau sebelum ini keganasan rumah tangga ini dia banyak menyentuh kepada isu-isu yang melibatkan elemen keganasan secara fizikal, pukul, tumbuk ataupun dia sepak dan sebagainya. Tetapi pindaan 2012 telah masukkan elemen penderaan secara emosi dan juga psikologi kepada kepada pihak yang menjadi mangsa. Jadi kalau tadi saya cerita dah kan apa yang berkaitan dengan elemen-elemen psikologi dan juga emosi ni. So dengan pindaan 2012, Akta Keganasan Rumah Tangga juga mengiktiraf bahawa mana-mana orang yang melakukan keganasan rumah tangga secara emosi dan psikologi, maka orang itu telah melakukan satu kesalahan, telah melakukan satu bentuk keganasan kepada pihak yang menjadi mangsa. Okey. Selain daripada itu, pindaan 2012 juga telah mengiktiraf keganasan bukan sahaja terhad dilakukan oleh pihak yang mungkin isteri ataupun suami, tetapi dia juga mengiktiraf apa juga keganasan yang dilakukan oleh pihak yang ketiga. Selain daripada itu, dia juga
kadang-kadang ada contoh dalam perkahwinan suaminya okey, tetapi yang suka menghasut supaya melakukan kekerasannya adalah mertua dia. Jadi berdasarkan kepada Akta 521 ini, pihak-pihak ketiga itu juga boleh disifatkan sebagai pelaku yang melakukan kekerasan rumah tangga yang boleh diambil tindakan di bawah Akta Kekerasan Rumah Tangga. Dan kadang-kadang suami tak pukul, tapi suami menggunakan pihak ketiga pula untuk menakut-nakutkan pihak isteri, untuk menyebabkan isteri rasa macam terancam dengan tingkah laku dan juga tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga. So itu juga diiktiraf sebagai satu bentuk kekerasan rumah tangga. Okey. Kemudian so bila berlaku kekerasan rumah tangga, apakah bentuk perlindungan yang disediakan yang disediakan oleh akta ini kepada pihak-pihak yang menjadi mangsa? Okey, sebenarnya ada sebelum ini hanya ada dua bentuk perlindungan yang dibuat. Nanti saya akan cerita ada satu lagi bentuk perlindungan. So apabila berlaku kekerasan rumah tangga, sebenarnya pihak yang menjadi mangsa kepada kekerasan boleh mendapatkan satu perintah perlindungan ataupun dipanggil sebagai interim protection order. So biasanya perintah perlindungan ini boleh dibuat apabila satu kekerasan rumah tangga berlaku dan pihak-pihak telah membuat laporan polis dan juga laporan perubatan. So dalam tempoh tersebut, apabila pihak-pihak telah buat laporan polis, biasanya polis akan menyiasat sama ada betul ke tidak kekerasan rumah tangga itu telah berlaku. Jadi dalam tempoh itu, pihak-pihak boleh pergi ke sama ada di JKM ataupun di hospital ataupun di balai polis sebenarnya. Ada 3 entry point yang mereka boleh pergi untuk dapatkan perintah. Perintah ini bukan pihak-pihak tu yang keluar, bukannya jabatan tu keluarkan. Perintah ini dikeluarkan oleh mahkamah, mahkamah magistrate. Tetapi memandangkan mungkin mangsa kekerasan rumah tangga ni kadang-kadang mereka tak tahu. Mereka tak tahu apa yang patut mereka buat. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan terus pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun terus pergi ke balai polis dan maklumkan kepada mereka bahawa tuan atau puan telah pun menjadi mangsa kekerasan rumah tangga. Jadi mereka akan bantu bagaimana untuk mendapatkan satu perintah perlindungan sementara di Mahkamah Magistrate. Dan sekarang ini telah ada satu lagi bantuan yang lebih saya rasa lebih mudah di hospital. Kalau tuan-tuan dan perempuan menjadi mangsa kekerasan rumah tangga, terutamanya wanita lah yang mungkin kadang-kadang dia tidak dapat bantu diri sendiri dan rasa macam susah nak buat, tak tahu nak buat apa, pergi terus ke hospital kerajaan di bahagian kecemasan. Okey, di hospital kerajaan sekarang ni mereka telah menyediakan satu perkhidmatan dia panggil sebagai one stop center lah lebih kurang. Mereka menyediakan satu kaunter perkhidmatan setempat bagi mangsa-mangsa kekerasan rumah tangga. So apabila mereka pergi ke bahagian kecemasan hospital, mereka telah ada satu SOP yang mana mangsa-mangsa kekerasan rumah tangga ini mereka perlu dilayan dengan SOP yang ditetapkan. So apabila mangsa itu telah melalui ataupun telah menjadi mangsa kekerasan rumah tangga, doktor yang berkaitan akan terus membuat membuat rujukan ataupun buat laporan polis, membawa mangsa untuk buat laporan polis di pondok polis, sebab kita sedia maklum di hospital sekarang ni boleh katakan semua hospital memang ada pondok polis. So kalau pergi ke hospital ni bagus, itu yang dikatakan sebagai kaunter perkhidmatan setempat kerana di situlah nanti doktor akan merawat ataupun perawatan akan merawat mangsa kekerasan rumah tangga dan terus dia akan examine, menyediakan laporan untuk tengok adakah berlaku kecederaan dan sebagainya. So di situ kita dapat menyimpan segala bukti-bukti, menyediakan segala bukti-bukti tentang elemen kekerasan rumah tangga. Dan dalam masa yang sama, polis juga akan menerima ataupun mengambil laporan yang dibuat oleh mangsa kekerasan rumah tangga di tempat yang sama. So mangsa kekerasan rumah tangga ni tak perlu nak pergi ke klinik, nak pergi ke hospital, nak pergi JKM, tak perlu. So pergi saja di kaunter setempat di bahagian emergency hospital, di situ akan dibantu. Sehinggalah tahap nanti jika perlu maka satu perintah perlindungan sementara ini akan dimohon kepada mahkamah, di mana di dalam perintah itu nanti mahkamah akan menghalang pelaku kepada
isu kekerasan rumah tangga ini daripada menggunakan kekerasan rumah tangga terhadap mangsa dan juga melarang pelaku daripada menghasut menghasut orang lain daripada melakukan kekerasan rumah tangga terhadap mangsa. Jadi itu boleh dikeluarkan oleh mahkamah dalam perintah perlindungan ataupun interim protection order. Okey. Kemudian interim protection order ni sebenarnya dia akan berkuasa sehinggalah pelaku ataupun pihak yang melakukan kekerasan rumah tangga itu didakwa di mahkamah. Maknanya contohnya hari ini berlaku kekerasan rumah tangga, mangsa terus pergi ke hospital, doktor akan tengok, bagi rawatan dan sebagainya, kemudian buat police report dan selepas itu dia akan dibantu untuk dapatkan IPO dan apabila polis menerima laporan kekerasan rumah tangga, polis akan membuka kertas siasatan dan apabila polis berpuas hati memang berlaku kekerasan rumah tangga, maka kes itu akan dirujuk kepada pegawai pendakwa untuk didakwa. So apabila suami didakwa, maka ketika itu IPO pun berakhir, dia berakhir. Okey. So, kalau apabila IPO itu berakhir, so adakah pihak yang menjadi mangsa kekerasan rumah tangga ini akan hilang perlindungan? Okey. Kalau berdasarkan pada IPO, memang apabila berakhir memang sudah tidak ada lagi perlindungan. Tetapi selepas itu, kalau mangsa kekerasan rumah tangga merasakan bahawa kehidupannya masih lagi terancam, walaupun suami ini telah didakwa, tetapi dia rasa tidak selamat, maka pihak tersebut boleh memohon kepada mahkamah untuk mendapat satu perintah perlindungan. Ini adalah extension kepada IPO. Maknanya dia akan ada satu perintah perlindungan yang lain dikeluarkan oleh mahkamah kepada mangsa kekerasan rumah tangga. Yang itu boleh dibuat. Jadi yang itu biasanya sehinggalah pihak suami itu selesai dibicarakan sampai disabitkanlah. Dan okey, apa berlaku kalau pihak-pihak ni melanggar perintah yang dikeluarkan? Okey, tadi dalam untuk interim protection order ataupun perintah perlindungan sementara, kalau seseorang itu melanggar perintah tersebut, contohnya suami, mahkamah telah keluarkan satu larangan daripada melakukan apa bentuk kekerasan, dia buat lagi, dia pukul isteri, maka suami boleh dikenakan denda tidak lebih RM2,000 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Itu dalam kes yang dia tidak melibatkan keganasan. Contohnya mahkamah dah bagi satu perintah supaya dia tidak mendekati isteri, tapi dia langgar. Mahkamah keluarkan kata dia tak boleh dekat isteri dalam jarak 50 meter, tapi suami dia telah langgar perintah tu, dia boleh dikenakan dengan hukuman RM2,000 ataupun penjara 6 bulan. Tetapi kalau dia menggunakan keganasan, maka dia boleh didenda dengan hukuman RM4,000 dan penjara tak lebih setahun ataupun kedua-duanya. Dan kalau dia buat lagi sekali, ada lagi pelanggaran, hukuman tu boleh lagi dikenakan, dia boleh didakwa lagi sekali dengan hukuman RM5,000 dan minimum penjara 72 jam dan maksimum 2 tahun ataupun kedua-dua sekali. Itu kalau dia langgar perintah yang melibatkan interim protection order. Untuk perintah yang melibatkan perintah perlindungan pula, perintah perlindungan kalau dia langgar juga, pihak pelaku boleh dikenakan hukuman yang sama. Mereka boleh dikenakan hukuman yang sama. Jadi sebab itu sebenarnya dalam konteks perlindungan yang diberikan di bawah Akta Kekerasan Rumah Tangga, sebenarnya dari segi perlindungan itu dia lebih komprehensif. Dia lebih, saya rasa dari segi hukumannya juga lebih severe. Kalau kita tengok di Mahkamah Syariah tadi, walaupun mahkamah mempunyai kuasa untuk mengeluarkan satu pencegahan, tetapi kalau berlakunya pelanggaran, isteri terpaksa memfailkan satu notis permohonan sebab kepada pihak suami, dan selepas itu satu proceeding penghidap mahkamah akan dikenakan dan hukumannya lebih rendah. Tetapi dalam konteks Akta Kekerasan Rumah Tangga, sebenarnya hukumannya lebih berat. Jadi sebenarnya untuk memastikan bahawa kita dapat perlindungan yang lebih, orang kata kalau berlaku pelanggaran itu hukumnya lebih berat, lebih baik kita pergi mendapatkan perlindungan di bawah Akta Kekerasan Rumah Tangga. Okey, ada soalan yang tanya kalau kita call polis terus boleh tak?
boleh, sebenarnya memang boleh kalau nak call polis terus. Cuma saya rasa kalau nak call polis mungkin kadang-kadang ada sesekadar, kalau polis boleh datang saya rasa tak ada masalah. Cuma takut kadang-kadang mungkin dalam keadaan kalau polis kekurangan anggota dan sebagainya, kita bimbang mungkin tindakan tu sedikit lambat ke, saya tak pasti yang tu. Tapi sebenarnya cara dia kita boleh je. Dan bagus di bawah Akta Kerasan Rumah Tangga ni sebenarnya, nanti saya akan pergi kepada yang ketiga. Yang tu akan menjawab soalan pada Cik Jabbar. Sebab tadi saya sentuh mengenai interim protection order dan protection order. So saya harap pendengaran saya tu jelas. Di mana kalau protection order yang merupakan satu perintah perlindungan tambahan, dia sebenarnya dia satu tahap di bawah perintah protection order ini nanti, mahkamah boleh mengeluarkan satu perintah yang mengeluarkan pelaku daripada kejadian bersama, atau dia akan perintahkan supaya dia duduk di bahagian tertentu saja. Di bawah Akta Kerasan Rumah Tangga, mahkamah ada kuasa untuk buat demikian. So menjawab soalan Cik Jabbar tadi, dalam keadaan di bawah Akta Kerasan Rumah Tangga, kalau melibatkan isu keganasan, maka kalau dia telah memohon kepada mahkamah untuk dapatkan satu perintah perlindungan, maka dia juga boleh memohon kepada mahkamah supaya suami tidak lagi duduk di dalam rumah itu. Kerana mengambil kira suami ini akan berterusan memukul isteri, contohnya. Jadi mahkamah boleh arahkan supaya suami keluar terus daripada rumah tersebut. Ataupun kalau isteri rasa macam dia ni tak adalah ganas sangat, dia masih okey lagi, tapi dia tak nak suami duduk sebilik dengan dia. So mahkamah juga sebenarnya boleh mengarahkan supaya suami ini duduk kat bilik depan saja, jangan masuk ke bilik belakang. Yang itu juga boleh dibuat. So itu kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Sivil untuk mengeluarkan satu pencegahan kepada pihak-pihak yang menjadi mangsa kepada kerasan rumah tangga. Dan tadi saya disebut dalam protection order juga sebenarnya mahkamah juga boleh mengarahkan supaya mangsa ataupun pihak pelaku kekerasan rumah tangga itu tidak menghampiri mangsa sekurangnya 50 meter ataupun dengan jarak difikasi oleh mahkamah ataupun berhubung. Jadi kita boleh nampak perbezaan dari segi perintah tegahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Magistrate ni. Kita nampak yang perlindungan di bawah Mahkamah Sivil ini dia lebih luas dari segi bidang kuasanya. Jadi sebab itu saya sendiri sering menyarankan apabila berlakunya masalah kekerasan rumah tangga ni, lebih baik terus pergi ke balai polis dan ataupun pergi ke kaunter setempat di hospital bagi tujuan mendapatkan perintah perlindungan sama ada interim protection order, ataupun kalau kes telah pun didakwa boleh pergi kepada protection order terus. Okey, itu dari segi dua bentuk perintah perlindungan yang boleh dikeluarkan di bawah Akta Kerasan Rumah Tangga selepas pindaan 2012. Okey, dalam masa yang sama sebenarnya di bawah JKM juga ada diwujudkan rumah-rumah perlindungan. Saya difahamkan as of 2019 ada 43 tempat selamat di seluruh Malaysia yang boleh digunakan untuk masa-masa kekerasan rumah tangga mendapatkan perlindungan. Jadi dalam keadaan yang mungkin dia susah nak keluar, nak mengarahkan suami itu keluar dari rumah, maka dia boleh pergi ke JKM untuk dapatkan bantuan untuk dia duduk di mana-mana tempat perlindungan yang disediakan oleh JKM bagi masa-masa kekerasan rumah tangga. Okey. Seterusnya ada satu lagi yang saya nak sentuh sebab kita ada masa lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit macam tu. Pada 2017 Akta Kerasan Rumah Tangga ini telah pun dipinda dipinda dengan mempertingkatkan perlindungan dan pemeliharaan kebajikan terhadap mangsa kekerasan rumah tangga dan pemulihan bagi tujuan keharmonian institusi kekeluargaan. Okey. Jadi dalam pindaan tahun 2017 ini sebenarnya ada banyaklah yang dipinda, termasuk dari segi tafsiran dan sebagainya. Tetapi saya rasa saya lebih nak fokus kepada satu bentuk lagi perlindungan yang saya sebut tadi yang melibatkan isu-isu kekerasan rumah tangga, iaitu kuasa yang diberikan kepada pegawai JKM untuk mengeluarkan satu perintah perlindungan. Satu perintah perlindungan satu perintah kecemasan kepada mangsa kekerasan rumah tangga.
Okey, so apa yang dimaksudkan dengan perintah kecemasan ni? Okey, perintah kecemasan ini adalah satu perintah, dia satu perintah seperti satu perintah perlindungan, tetapi perintah ini boleh dikeluarkan serta-merta oleh pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. So, kadang keadaan contohnya berlaku kekerasan rumah tangga yang sangat severe. Kadang-kadang mungkin isteri itu mungkin dah teruk dipukul dan sebagainya, dan kadang-kadang mungkin dia dikurung. Dia dikurung di rumah. Jadi pindaan Akta Kekerasan Rumah Tangga 2017 telah memberikan kuasa kepada dia bukan sahaja pihak yang menjadi mangsa kepada keganasan, tetapi pihak lain juga boleh memohon kepada JKM untuk mendapatkan satu perintah perintah kecemasan bagi memberi perlindungan kepada mangsa daripada menjadi mangsa keganasan rumah tangga. So okey, proses dia agak mudah sebenarnya. Kalau kita tengok tadi dalam perintah untuk IPO ataupun Interim Protection Order dan juga Protection Order, dokumen yang diperlukan bagi mendapatkan perintah tersebut adalah Police Report dan juga Medical Report. Yang itu penting untuk dapatkan perintah perlindungan ataupun perintah perlindungan sementara. Tetapi dalam konteks perintah perlindungan kecemasan, ketika itu tidak lagi diperlukan sebarang bentuk laporan perubatan ataupun laporan polis. Pihak yang menjadi mangsa ataupun ahli keluarga ataupun mana-mana orang yang mungkin tahu, jiran sebelah contohnya, dia mengesyaki bahawa pihak jiran sebelah tu ada kekerasan rumah tangga ataupun mungkin saudara dia ke. So sebenarnya mereka ini boleh pergi terus ke JKM. Dia boleh pergi ke JKM untuk memohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, pegawai yang bertugas, supaya mengeluarkan satu perintah perlindungan kecemasan bagi memelihara mangsa kekerasan rumah tangga tersebut. Dan perintah tersebut boleh dibuat secara ex parte, maknanya secara sebelah pihak saja. Dia tak perlu nak pergi jumpa pegawai JKM, masukkan notis permohonan, lepas tu notis tu perlu diserah kepada pihak satu lagi, tak perlu. Secara ex parte saja sudah cukup. Dan selepas itu, pegawai JKM itu apabila mendapat permohonan ini, dia hendaklah serta-merta mengeluarkan satu perintah perlindungan kecemasan kepada mangsa kekerasan rumah tangga tersebut. Dan perintah bertulis itu hendaklah dikeluarkan dalam tempoh 2 jam oleh pihak JKM. Jadi ini lebih mudah sebenarnya. So kita kadang-kadang memang berlaku keadaan di mana mungkin kita keluarga kita kadang-kadang berlaku pergaduhan yang melibatkan dia kena pukul dan sebagainya. Sebenarnya kita boleh bantu mereka. Boleh bantu mereka dengan kita pergi kepada JKM berhampiran. Okey. So bila tanya dekat mana? Dekat mana perintah perlindungan kecemasan ni boleh kita mohon? Di JKM mana? So sebenarnya boleh mohon di mana-mana JKM. Maknanya sama ada di tempat mangsa kekerasan rumah tangga itu tinggal ataupun di tempat pelaku kekerasan rumah tangga itu tinggal. Ataupun dua tempat tu lah, dua tempat, mana-mana tempat ataupun mungkin di mana-mana tempat yang dikatakan berlakunya kekerasan rumah tangga, ataupun di mana tempat-tempat mangsa kekerasan rumah tangga itu ditempatkan. Tempat tinggal tu biasa, pelaku tu tinggal biasa. Kadang-kadang mungkin kekerasan rumah tangga tu katalah suami isteri berjalan-jalan pergi bercuti kat satu negeri, dia bergaduh-gaduh, suami pukul dengan teruknya. Jadi ketika itu di situ pun boleh minta perintah perlindungan emergency ataupun kecemasan. Ataupun dalam keadaan kadang-kadang berlaku kekerasan rumah tangga, jadi keluarga datang ambil isteri tu, isteri menjadi mangsa ni, contoh abang dia datang ambil adik dia, bawa dia nak selamatkan adik daripada kekerasan. Abang ni mungkin tinggal di Kelantan contohnya kan, kekerasan mungkin berlaku di Terengganu ke, jadi abang ni boleh mohon perintah perlindungan kecemasan dengan adik dia ni di Kelantan, so tak perlu pergi pun di Terengganu. Jadi sebenarnya macam saya cakap tadi, sebenarnya perlindungan ini boleh dimohon, perintah perlindungan kecemasan ni boleh dimohon di mana-mana. Jadi
perintah perlindungan kecemasan ini dia berkuasa hanya 7 hari saja. Dia tidak berkuasa lama sebab mengambil kira bahawa mudahnya untuk dapat perintah itu. Sebab pindaan Akta Kekerasan Rumah Tangga 2017 ini mengambil kira urgensi. Kadang-kadang apabila kekerasan itu terlalu teruk, kalau kita nak tunggu mahkamah buka dan sebagainya, mungkin dia memberi lebih banyak mudarat kepada mangsa kekerasan. Jadi pindaan Akta Kekerasan Rumah Tangga 2017 telah membenarkan supaya apabila berlakunya kekerasan rumah tangga, pihak-pihak tersebut boleh serta-merta pergi ke mana-mana JKM yang berhampiran untuk dapatkan satu perintah perlindungan kecemasan. Jadi perintah tu hanya bersifat sementara 7 hari sebab kita kenapa dia 7 hari? Perintah itu berkuasa 7 hari sebab di bawah Akta Kekerasan Rumah Tangga telah ada satu lagi perintah yang saya sebut tadi sebagai perintah perlindungan sementara ataupun interim protection order, dan juga ada juga perintah perlindungan ataupun protection order. Jadi emergency protection order hanya diberi dengan tujuan supaya sementara nak mendapatkan perintah perlindungan sementara, mangsa kekerasan rumah tangga itu akan dapat dilindungi. So nak tunggu perintah sementara itu dikeluarkan, kita telah ada satu perintah yang lain yang mungkin secara sementara dapat memberi perlindungan kepada pihak yang menjadi mangsa kekerasan rumah tangga. Okey. Untuk perintah emergency protection order ni, apakah bentuk perintah yang boleh boleh dikeluarkan oleh pegawai JKM? Terdapat beberapa bentuk kandungan perintah yang dikeluarkan, iaitu yang pertama, menghalang orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada menggunakan apa bentuk kekerasan rumah tangga. Itu satu yang boleh dimasukkan. So tak kisahlah dia bentuk pukul ke, kekerasan secara emosi ke, kekerasan secara macam tadi saya sebut bentuk-bentuk kekerasan mungkin secara seksual dan sebagainya, maka perintah tersebut boleh dikeluarkan oleh pegawai daripada JKM. Selain daripada itu, perintah tersebut juga boleh melarang pihak pelaku kekerasan rumah tangga itu daripada menghasut mana-mana orang lain untuk melakukan kekerasan rumah tangga. Ini perlibatan third party. So maknanya dia pergi suruh adik, contohnya suami pergi suruh abang dia pula menakut-nakutkan isteri. Tak ada suruh adik dia pergi getak isteri dan sebagainya. Dan itu juga boleh dimasukkan dalam terma perintah perlindungan kecemasan ini. Okey, selain daripada itu juga boleh dimasukkan terma perintah larangan daripada pelaku kekerasan rumah tangga daripada memasuki mana-mana tempat atau rumah yang selamat yang menjadi tempat perlindungan kepada mangsa kekerasan rumah tangga, ataupun mana-mana tempat lah yang mungkin macam tadi dalam kes yang adik dia jadi mangsa kekerasan rumah tangga, abang dia bawa masuk ke rumah dia. Jadi emergency protection order juga sebenarnya boleh memasukkan terma perintah bahawa pihak suami tidak dibenarkan atau tidak boleh memasuki premis rumah yang didiami oleh si isteri itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi protection terhadap kekerasan rumah tangga ini telah banyak disediakan oleh undang-undang, tetapi mungkin masyarakat kita ramai yang tidak tahu ataupun tidak faham mengenai perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka. Dan apa akan berlaku kalau perintah perlindungan kecemasan ini dilanggar oleh pihak yang diberi perintah tekahan itu? Kalau dia langgar juga perintah itu, dia boleh dikenakan hukuman tidak lebih 6 bulan ataupun denda tak lebih 6 bulan penjara ataupun denda tak lebih RM2,000 ataupun kedua-dua hukuman itu sekali. Selain daripada itu, kalau dia sengaja melanggar perintah EP itu dengan perintah perlindungan kecemasan itu dengan menggunakan elemen-elemen kekerasan, maka dia juga boleh dikenakan hukuman 1 tahun penjara dan denda tidak melebihi RM4,000 ataupun kedua-duanya. Dan kalau lepas tu dia ada lagi dilanggar lagi, hukuman dia akan lagi tambah. Kalau tak salah saya, dia boleh dipenjarakan tak lebih 72 jam ataupun
dia tak kurang 70 jam tapi tak lebih 2 tahun dan denda tak lebih RM5,000. Jadi kita tengok dari segi hukuman terhadap kesalahan-kesalahan yang melibatkan pelanggaran terhadap perintah di bawah tanggungan rumah tangga, sebenarnya hukuman mereka lebih berat. Jadi sebenarnya kalau nak mudah, lebih baiklah pihak-pihak ini boleh terus pergi ke JKM ataupun di kaunter setempat di hospital bagi mendapatkan perlindungan seandainya berlakunya kekerasan rumah tangga. Okey, jadi saya rasa sekarang ni dah pukul 4. Saya tengok kalau ada soalan tambahan. Okey. Rumah perlindungan juga menerima para suami yang diganasi supaya tidak menjadi homeless atau gelangan suami. Kalau memang keadaan suami tu, untuk menjawab soalan ni, kalau suami memang benar-benar menjadi kekerasan rumah tangga dan dia dalam keadaan yang memang tak boleh nak bantu diri sendiri, macam saya sebut tadi, di bawah kekerasan rumah tangga ni mereka boleh pergi mohon untuk dapatkan perintah perlindungan dan dalam masa sama mereka juga boleh mohon kepada JKM untuk mendapatkan bantuan rumah-rumah perlindungan. Yang ni saya rasa mungkin jarang berlaku lah sebab lelaki biasanya dia lebih independen dan lelaki ni mungkin mungkin dia ada kawan-kawan yang dia boleh tumpang dan sebagainya kan. Tapi wanita juga macam tu kadang-kadang, tapi kadang-kadang ada wanita yang keadaan dia macam susah kalau dia nak tumpang sama orang, mungkin ada anak dan sebagainya kan. Kadang-kadang lelaki dia seorang saja. Okey, so saya harap perkongsian saya pada petang ini yang melibatkan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap mangsa-mangsa kekerasan rumah tangga dapat memberi kesedaran kepada masyarakat berhubung pentingnya untuk kita mengetahui dan memahami bahawa berdasarkan kepada undang-undang sebenarnya terdapat banyak bentuk perlindungan yang disediakan bagi mereka yang menjadi mangsa kekerasan rumah tangga. Dan sebenarnya tidak ada ruang ataupun tidak ada istilah bagi kekerasan rumah tangga yang yang dibenarkan dalam hubungan suami isteri. Tidak kira lah tidak kira sama ada dalam mengikut undang-undang syariah maupun mengikut undang-undang sivil. Saya percaya dalam perkahwinan yang melibatkan pihak bukan Islam sekalipun sebenarnya tidak ada ruang bagi mereka yang menggunakan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi saya harap dengan perkongsian ini kita dapat ilmu yang baru. Mungkin ia tak digunakan untuk diri kita, tetapi mungkin untuk kawan-kawan kita, mungkin untuk saudara kita, mungkin untuk jiran kita. Jadi saya ambil peluang di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah melapangkan masa bersama-sama dengan saya dalam program webinar Anjuran Jabatan Kehakiman Syariah Selangor yang membincangkan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya sekali lagi nak jemputlah kepada penonton untuk sentiasa mengikuti program webinar yang dianjurkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor pada setiap hari Sabtu pukul 3 hingga pukul 4 petang. So insyaAllah minggu depan akan ada slot seterusnya yang akan pihak kami akan datangkan daripada kalangan hakim dan juga pendaftar yang terlibat secara langsung dalam mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan dan juga undang-undang syariah. Jadi dengan itu saya minta maaf kalau ada salah silap dan kekurangan pihak saya. Yang baik itu sesungguhnya datang Allah SWT dan yang baik itu adalah di atas kekurangan saya sendiri. Aku li qaulan hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.